Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 9 Rabiul Awal 1444 bersamaan dengan 6 hari bulan 10 2022. Kalau kita tengok dalam hari ini dalam sejarah, sebahagian ulama sirah mengatakan 9 hari bulan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pandangan lah, ada kata 9, ada kata 12, ada kata. Yang pentingnya Nabi tak bagi tahu tarikh tepat. Kalau Nabi bagi tahu, ya selesai masalah. Dia tak sebut. Dia sebut hari Isnin. Dia tak sebut tarikh. Baik, para pelajar sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam surah An-Najmi. Suratul Najmi, surah yang ke-53, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 12 sehingga ayat 18. Sambungan cerita kita tentang ayat yang kita baca dalam siri yang lepas, iaitulah tentang Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang Najmi bahawa Nabi SAW itu benar, bukan seorang yang sesat, yang menyeleweng, bukan pengikut hawa nafsu. Dia telah menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril yang mempunyai syadidul quwa zu mirratin, malaikat yang gagah, yang kuat, yang mempunyai penampilan yang cantik, dan malaikat yang cerdik. Kenapa Allah Ta'ala sebut cerdik? Sebab kalau kita kata malaikat ni lupa kot, dia terima dengan Allah Ta'ala waktu turunkan Nabi teringat, lupa tengah jalan. Lada Allah kata syadidul quwa zu mirratin, orang yang malaikat yang kuat, gagah dari sudut fizikal, akal dia pun dia kuat. Maka dia telah mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah tengok perkara yang ajaib ketika berada di langit, ketika Isra dan Mi'raj. Sambungan kita pada ayat ini iaitu masih lagi penentangan puak kafir tak mau terima maklumat yang Nabi sampaikan, apa yang dilihat di langit. Maka Allah nyatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dia tengok malaikat Jibril dengan rupa yang asli inda sidratil muntaha, dan Nabi juga telah melihat ayat min ayati rabbihil kubra, daripada tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang besar. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Tengok ayat kita. Afatumarunahu ala ma yara. Jika demikian, mana maklumat sudah jelas. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lihat sudah jelas. Tapi kamu masih lagi berdekil, tak mau percaya, tak mau ikut. Maka Allah SWT tanya di sini, afatumarunahu ala ma yara? Patutkah kamu hendak membantahnya mengenai perkara yang telah dilihatnya itu? Nabi kata dia tengok benda-benda yang pelik, tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Dia tengok cakrawala, dia tengok lapisan langit, dia jumpa dengan beberapa orang para anbiya. Kemudian dia tengok lagi Jibril alaihissalam dengan rupa yang asli. Dia tengok lagi tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala yang besar. Mu tak percaya lagi? Allah marah kepada puak kafir yang duduk mari, apa tujadiluna Muhammadan ya kuffar Quraisy. Mu mari duduk berlawan dengan Muhammad, hei puak kafir Quraisy. Apa yang Nabi kita tunjuk, apa yang Nabi kita tengok pada malam Isra'. Jadi surah Isra' ni satu surah Allah Ta'ala turunkan, tapi ayat dia satu je. Ayat yang pertama ya yang sebut tentang Isra'. Yang lain dia sebut tentang kaitan dengan Bani Israel. Bani Israel yang nakal, Bani Israel yang tak dengar kata, yang kerah kepala, ada belaka Bani Israel itu. Maka yang lain-lain itu ada kaitan. Yang ayat Isra'-nya satu je. Surah Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Jelaslah ayat Quran ini. Allah Ta'ala Maha Suci, Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Bukan Nabi jalan sendiri. Allah Ta'ala bawa dia pada satu malam dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, yang kami berkati sekelilingnya untuk apa? Linuriyahu min ayatina, supaya dia tengok sebahagian daripada tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan duduk main, jangan duduk pertikai kata orang. Baik. Maknanya puak kafir tak percaya, Allah Ta'ala celah di sini ayat tentang bantahan puak kafir ataupun kerah kepala puak kafir ni. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sekali lagi Nabi, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi. Malaikat Jibril dalam bentuk yang asal, yakni pada malam Isra' dan Mi'raj. Allah Nabi kita ini adalah merupakan kata di Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, hadhihi hiyal marratus tsaniyah. Ini kali yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Jibril dengan rupanya yang asli yang Allah Taala ciptakan dia. Itu dia panggil dalam hadis an Masruq qala, Masruq kata, qultu, aku tanya Ummul Mukminin, Ummul Mukminin isteri Nabi, ya Ummul Mukminin anzirini wala tu'jilini. Ummul Mukminin, jangan cepat, dengar dulu apa yang saya nak tanya ni. Bukankah Allah Ta'ala beritahu laqad ra'ahu bil ufuqil mubin dalam surah At-Takwir ayat 23. Nabi sudah mentengok dia di ufuk.
Di langit. Nabi duduk bawah. Dalam ayat ini, ayat surah Najm ini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sekali lagi Nabi kita tengok siapa? Tengok dia. Tengok Jibril. Ada rupa yang asal. Qalat, kata di Aisyah radhiyallahu anha, ana awwalu hadhihi al-ummah sa'ala an dzalika Rasulullah. Aku umat ini yang pertama tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok apa tu ya Rasulullah? Faqala innama huwa Jibril. Aku tengok Jibril, malaikat. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha. Aku tak tengok rupa dia yang asli ghaira hatainil marrataini. Dua kali je. Ra'aituhu munhabitan minas sama. Kali yang pertama aku duduk di bumi, malaikat duduk di langit. Turun dari langit, sadan 'izamu khalqihi ma bainas sama'i wal ardi. Gelap langit. Antara langit dengan bumi itu malaikat, nampak malaikat. Jibril alaihissalam. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Itu kali yang pertama. Kali yang kedua ni ayat 14 ni. Itu kali yang pertama dia tengok, kali yang kedua ayat kita ni. Di mana kali yang kedua? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Aku tengok kali yang kedua malaikat Jibril alaihissalam dengan rupa asli ketika demi sesungguhnya di sisi sidratul muntaha. Apa dia sidrah muntaha? Sidrah itu mana pokok? Dia panggil pokok nabik. Nabik ni pokok bidara. Besar dia tu. Ada riwayat mengatakan pokok bidara duduk di langit yang ketujuh. Langit ketujuh. Tengok kejap lagi. Kita tengok perbahasan ulama tentang sidrah, pokok tu. Al-Muntaha yang sampai kepadanya nama dia Muntaha, maknanya kemuncak. Itu makna pokok yang duduk di kemuncak dia lah. Atas langit. Apa dia makna Muntaha? Muntaha ni makna apa? Tengok ni pelajaran. Sidratul Muntaha, kata di para ulama tafsir, Muntaha tu wal muntaha maudhi'ul intiha. Tempat yang puncak orang boleh naik. Makhluk lain boleh naik sampai situ je. Tak boleh naik dah. Setakat tu je. Ada yang mengatakan ka'annaha muntaha fi muntahal jannah. Mana syurga paling tinggi. Waqil ilaiha yantahi ilmul khalaik. Kesampai tempat itulah ilmu ataupun amalan makhluk ni naik setakat muntaha. Itu makna sidratul muntaha. Mana puncak hak mari daripada bumi naik setakat tu. Tak lebih pada tu dah. Wala ya'lamu ahadun ma wara'aha, tak ada siapa tahu lepas pada muntaha tu apa dia, tak tahu. Ada yang mengatakan tempat terakhir ruh para arwah syuhada naik sana. Ada yang mengatakan yang naik dari bumi setakat tu, yang turun atas pun setakat tu. Dia kumpul situ. Nama dia Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Banyaklah, panjanglah huraian ulama tafsirnya. Muntaha tu setakat mana? Kita kata muntaha tu kemuncak yang boleh naik daripada bumi sampai itu. Yang duduk atas lagi pun turun setakat tu je. Jadi malaikat Jibril dia akan ambil situ, bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain. Apa dia Sidratul Muntaha tu? Pokok. Tengok dalam hadis. Kalau kita nak ambil cerita ni sedap, menarik, suka dengar, kita buka tafsir-tafsir yang banyak riwayat Israiliyah. Oh, macam-macam jenis pokok. Tapi manhaj kitanya, manhaj intiqa, memilih riwayat yang sahih sahaja yang kita kemukakan. Dalam tafsir nama dia pun Al-Muharrar. Kalau kita nak ambil semua, orang kata 3 hari 3 malam tak habis cerita.
Jadi bila kita ambil yang sahih, kita akan dapat maklumat 2-3 hadis cukup. Tengok hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dalam kisah Isra dan Mi'raj, summa zahaba bi ila sidratil muntaha. Nabi kata malaikat bawa aku pergi ke sidratul muntaha. Wa iza waraquha ka'azanil fiyalah. Daun dia macam telinga gajah. Pernah tengok gajah? Kita tengok di zoo ni gajah. Telinga dia kepek-kepek dia gitu juga. Wa iza samaruha qalqilal. Buah dia macam qullah. Qilal ni qullah. Mana qullah ni besar gitulah. Fa iza ghasyiha min amrillahi ma ghasyiya taghayyarat. Apabila dia diselubungi dengan apa yang menyelubungi, anda tak nampak apa dah. Taghayyarat, berubahlah suasana keadaan tu. Fama ahadun min khalqin yastati' yan'aha. Waktu dia diselubungi dengan suasana tu, tak ada siapa kita boleh nak sifatkan benda tu. Comel, suasana sangat menakjubkan, min husniha, cantik dia. Ketika itulah fa'auhallahu ilayya ma auha. Allah Ta'ala pun beri wahyu kepada aku apa yang diwahyukan, maka Nabi kita terima salat. Nabi kita terima salat. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslimin. Satu hadis. Hadis yang kedua, hadis Anas juga. An Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma. Dalam kisah Isra dan Mi'raj, Nabi kata apa? Fa'ataina as-sama' as-sabi'ah. Kami pun sampai ke langit yang ketujuh. Dia dengan Jibril. Sampai langit ketujuh. Waktu nak naik ke langit, penjaga langit tanya, "Man hadha?" Siapa? Jibril. Dengar ni. Kita kalau orang tanya kita siapa, jawab nama. Jibril. Dia tak kata aku. Kalau kata ana, siapa ana? Patutnya Jibril ni ketua malaikat. Nah. Malaikat jangan tanya dah, dia bos. Lah, tawaduk Jibril. Man? Jibril. Jawab dengan nama. Kita pun kalau tanya siapa ni, sebut nama. Jangan kata saya kawan. Kawan apa kawan? Tak tahu siapa. Saya mana sana? Ana man? Ai, tak ada. Sebut nama. Qila man ma'aka? Siapa bersama awak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ursila ilai, telah diutuskan kepadanya. Marhaban bihi wa li'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik tetamu yang datang, inilah orangnya. Maka malaikat penjaga pun buka pintu langit ketujuh, Nabi pun naik. Fa'ataitu ala Ibrahim, aku tengok atuk aku Ibrahim. Fasallamtu alaihi, aku beri salam pada Nabi Ibrahim. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Selamat datang kepada anak anda dan juga nabi. Cucu dia, titik. Bukan cucu sah tu, banyak tapis lagi lah. Setengah orang ni dia salah faham. Kita sebut anak cucu juga, dia bukan cucu dia. Nuh cicik ciak-ciak, salah kawan. Farufi Ali al-Baitul Ma'mur. Kemudian Jibril bawa aku naik jumpa ke Baitul Ma'mur. Ada riwayat kata Ibrahim duduk sandar situ. Panjanglah cerita dia. Faqal hadzal Baitul Ma'mur. Jibril kata, ini Baitul Ma'mur macam Kaabah di bumi. Setiap hari 70,000 malaikat mari tawaf. Malaikat yang tawaf hari ini, dia keluar, dia tak akan boleh kota untuk tawaf kali yang kedua. Itu menunjukkan malaikat itu terlalu ramai. Bilangan malaikat ramai. Berapa ribu tahun, berapa juta tahun dah umur ni. Hari-hari 70,000 tawaf. Dan warufi'at li sidratul muntaha, kemudian dibawa aku ke sidratul muntaha. Fa iza nabiquha ka'annahu qilalu hajar, buah dia macam qullah hajar. Telinga daun dia seperti telinga fuyul, telinga gajah. Hadis ini sekali lagi rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Baik, satu lagi hadis. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala
lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila Sidratil Muntaha. Nabi kita Isra dibawa sampai ke Sidratul Muntaha, wahya fis sama'is sadisah. Tengok dalam hadis ni, langit ke-6. Hadis riwayat lain langit ke-7. Kita nak cari duduk mana sebenarnya ni? Langit ke-6 ke langit ke-7? Sabar pelajar. Ilaihi yantahi ma yu'raju bihi minal ardi. Sampai ke Sidratul Muntaha je boleh naik perkara yang mari daripada bumi, naik sekat tu. Fayuqbadu minha, maka diambil dari situ. Mana stesen dia sekat tu. Wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha, yang mari daripada atas lagi pun berhenti situ. Fayuqbadu minha, maka diambil di situ. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik. Tanda pelajar, ini perbahasan ulama. Zahaba aktsarul ulama, kebanyakan ulama mengatakan Sidratul Muntaha berada di langit yang ke-7, bukan langit yang ke-6. Habis hadis Muslim ni sahih ke tak sahih ni? Wa zahabal Qurtubi wan Nawawi. Imam Nawawi dalam syarah Muslim kata apa? Dia kata hadis Anas Sidratul Muntaha duduk langit yang ke-7. Riwayat ni, riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan langit yang ke-6. Salah ke Ibnu Mas'ud? Dia kata tak salah. Bi anna Sidratul Muntaha asluha, maknanya umbi dia, umbi pokok sidrah ni, pokok nebik ni, duduk langit yang ke-7, daham pucuk dia langit, umbi dia langit yang ke-6, dia punya pucuk dia duduk langit yang ke-7. Membayangkan besar mana pokok tu, wallahu alam. Allah Ta'ala saja maha mengetahui, Nabi kita je yang tengok. Yang kita, bagi kitanya apa? Beriman je lah. Apa yang disebut oleh Allah, Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha. Cari banyak-banyak pun, jumpa bagai pelik je. Bagai pelik kalau sahih, tak apalah. Kalau tak sahih, banyak cerita pula kita. Akhir kali menggoreng sana sini, tak tahu apa. Baik. Jadi Nabi tengok sekali lagi Jibril AS ketika dia Mi'raj dengan rupa asli di Sidratul Muntaha. Tengok ayat 15. Indaha jannatul ma'wa, dan di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Tuan Syekh kita dia tak terjemah lah apa mana. Dia kata Jannatul Ma'wa tu nama dia. Terjemah buat apa lagi? Sebab itulah orang pertikaikan bila ada grup yang cuba merombak balik tafsir pimpinan ni. Kononnya nak barukan bahasa, nak murnikan apa. Kita kata jangan kacau. Kalau rasa pandai, buat je tafsir baru. Kan? Ya orang tua ni tinggalkan di sini. Untuk kami yang nak mengaji ni. Ai inda syajaratil muntahal jannatul lati ya'wa. Dekat dengan Sidratul Muntaha itulah syurga-syurga yang menjadi tempat kediaman orang mukminin pada hari kiamat. Jadi Jannatul Ma'wa, tempat syurga, tempat kediaman orang mukmin. Hari kiamat. Ada yang mengatakan arwahus syuhada. Ruh para orang mati syahid duduk situ sekarang. Wallahu alam, yang pentingnya syurga tu syurgalah. Kitanya berdoa pada Allah SWT, Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami semua dari kalangan ahli syurga yang layak ke syurgamu ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Tengok ayat 16. Idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini. Kali yang kedua ini ialah semasa berada di Sidratul Muntaha, itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam gaib yang tidak terhingga. Comem nah. Kan? Ma ghasyiha min amrillah, yang telah menyelubungi. Tengok Nabi kata apa? Wa fi hadis Anas bin Malik an Abi Dzarr al-Ghifari
radhiyallahu anha fi qissatil mi'raj, hadis mi'raj, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa bi Jibril hatta na'tiya sidratal muntaha. Jibril bawa aku sampai sidratul muntaha, faghasyaha alwanun la adri mahi. Nabi kata aku telah diselubungi oleh warna-warni, aku tak tahu dah nak sifat macam mana, tak ada. Manakala zaman itu ada kamera, tak kita bawa HD apa ni, kamera hok kuat warna tak. Hok 5 kamera tu ada dalam handphone tu. Tunjuk. Oh ni. Jadi Nabi gambar, Nabi bagi tahu cantik sangat. Comel berdoa. Mak aku tak tahu nak cerita macam mana. Oh itu cerita dia. Jadi kata di para ulama tafsir, dia kata ma yaghsha min qudratillah, diselubungi tempat itu dengan kuasa Allah Ta'ala, dengan begitu cantik, comel sangat keadaannya. Tarsyahal malaikatu, malaikat juga mari menyelubungi tempat ini sebagaimana tarsyat tayrus syajara, burung-burung duduk atas pokok. Allahu a'lam. Lagi baca panjang lagi. Yang pentingnya Nabi kata aku diselubungi oleh ma yaghsha, perkara yang menyelubungi dengan warna-warni yang cantik. Bagaimana aku nak cerita? Wa adri. Allahu akbar. Comellah. Allahu akbar. Nabi kita berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di mana? Atas langit yang ketujuh. Jadi ada juga orang duduk takwil ni, nak lari daripada ni. Dia kata bila sampai lah musyawarah, Nabi pun tak tahu dah dia bawa ke mana, langit bawah ke atas ke, yang penting dia bertemu Allah Azza wa Jalla. Kita kata tuan, kita pegangnya dengan apa yang disebut dalam hadis ni. Itu je yang senang. Kalau duduk takwil banyak sangat pun akhir sekali cari tak jumpa juga dia punya punca. Baik. Tengok ayat 17. Ma zaghal basar wa ma tagha. Penglihatan Nabi Muhammad SAW tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Apa maksudnya? Ulama tafsir kata Nabi tengok situ ya. Depan dia tu cantik, Nabi tengok itu ya. Dia tidak melilau. Mana melilau? Jengok sana, tengok sini, hitam. Mana Tuhan ni? Duk mana Allah ni? Dengar suara. La. Ma zaghal basar wa ma tagha, mata dia fokus pada depan dia dan dia tidak melampaui hak mana duk tengok sana sini. Maka di sinilah kata di para ulama tadabbur, ayat ini mengajar kepada kita erti disiplin akhlak bila kita pergi di majlis, jangan duk melilau tengok sana sini. Ni dak ni, dah duk ahli majlis duk palai sana palai sini. Duk mengintai sana. Lah, masuk rumah orang macam tu juga. Jangan duduk tengok-tengok. Tengok tempat kita duduk sudah. Sebab itulah kalau kita nak duduk, kalau kita masuk rumah orang, kita boleh cari ruang kerusi yang menghala keluar rumah. Jangan duduk cari kerusi menghadap ke dapur. Ni kita duduk perhati ke dapur, mentah tengok orang tu buat masuk ke dapur dia tu sibuk dah. Jadi itu dia panggil melilau. Mata tu tidak berdisiplin. Mata tu masih mencari-cari. Lah, khata. Nabi kata, Allah kata mazaghal basar wa ma tagha, pandangan Nabi tumpu kepada tempat tu je, dia tak melilau sana sini, tak tengok sana sini. Allahu akbar. Wa ma tagha wa ma tajawazul mar'iyya. Jadi Nabi tengok tempat ni yang dia tengok je. La, kata orang mazaghal basaru yaminan wala syai'. Dia tengok kiri tak ada, tengok atas tengok bawah tak ada, dia tengok fokus depan. Gitulah keadaan kita. Bila kita menjadi tetamu, pergi rumah orang, jangan duduk tengok sana sini, tengok ke depan je. Baik. Ayat yang terakhir dalam CD ini, Allah kata, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi sesungguhnya Allah, ia makna Nabi. Ay laqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra wal Mi'raj, sebahagian dari sebesar-besar tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Jadi Nabi tengok dalam Isra Mi'raj min ayati rabbih ajaib mulkihi,
keajaiban kerajaan Allah, al-ayatil kubra, tanda-tanda yang cukup agung. Apa dia tanda yang cukup agung itu? Tulis itu. Ibnu Jauzi kata di antaranya ra'a rafrafan akhdara minal jannah. Rafraf mana macam warna kehijauan itu. Comel gitu. Satu. Ai annahu ra'a Jibril. Dia tengok Jibril dalam bentuk rupa yang asli. Yang ketiga kata ra'a min a'lami rabbih. Dia tengok tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Tak usah kata apalah naik ke langit. Kita tengok hak biasa ni pun tanda dah. Dia tengok di Sidratul Muntaha, apa lagi yang kita nak bayangkan? Sudah pasti bayangannya Nabi kita tengok kerajaan yang begitu agung, kerajaan yang begitu besar. Kerana itulah kata ulama tafsir, li anna ru'yata Jibril hiya min tamami nubuwwatihi. Bila tengok Jibril itu sempurnalah kejadiannya. Jibril mari biasa, dia mari jumpa Nabi dengan rupa manusia. Ada kan kita sebut dah dengan nama dia apa? Dihyatul Kalbi. Tapi dia mari kali ini rupa asli. Nabi tahu, oh ni Jibril benarnya. Hak mari jumpa aku ni, bercakap-cakap kat rumah ni, itu jelmaan saja. Gambaran Jibril. Tapi rupa dia sebenar macam tu. Dan banyak lagi lah yang Nabi kita tengok benda-benda yang pelik waktu Mi'raj. Di antaranya dia tengok langit berapa tingkat dia? 7. Dia tengok syurga, dia tengok neraka, dia tengok malaikat, dia jumpa dengan para anbiya, nabi-nabi yang dulu-dulu, dan lain daripada itu lagi. Wallahu alam. Kemudian dia juga telah menerima solat yang begitu agung. Jadi siapa dia solat, jaga solat, maka dia telah melaksanakan tuntutan apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang sangat hebat itu. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah tafsir ringkas kita. Kalau kita nak baca cerita Isra' Mi'raj ni memang panjang lah, tapi cukuplah dulu. Kata orang, kalau tak dapat semua jangan tinggal semua. Tak dapat semua jangan tinggal semua. Itulah beberapa penjelasan yang ringkas tentang ayat ini. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada al-fawaid, beberapa faedah yang kita nak belajar. Semalam kita dah sebut tentang faedah tentang Jibril alaihissalam. Sebelum kita masuknya hari ini, sekali lagi anak ulang balik kerana penjelasan itu perlu diperjelaskan. Dia kata bila Allah Ta'ala sebut tentang Jibril alaihissalam, dalal Qur'anu ala annal mar'iyya, Al-Quran telah menjelaskan apa yang Nabi tengok di langit, di Sidratul Muntaha itu, iaitulah Jibril alaihissalam, bukan tengok Allah. Bukan tengok Allah. Kita dah bahas dalam sidi yang lepas. Ada di antara perkara yang besar tentang Jibril. Yang pertama, Allah sebut allamahu syadidul quwa, telah mengajar kepada Nabi daripada gurunya yang kuat. Yang kuat. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Dalam surah At-Takwir, Allah kata, innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin. Itulah perkataan Rasul yang mulia, Jibril. Zi quwwatin, yang punya kekuatan, yang kuat. Surah At-Takwir ayat 19-20. Yang kedua, Allah sifatkan Jibril zu mirratin, ay hasanul khalqi. Comel rupa dia, Jibril itu. As-salis, Allah Ta'ala kata fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, malaikat berada di langit yang tinggi. Mana Jibril duduk di mana? Di al-ufuqil a'la. Yang keempat, Allah gambarkan Jibril itu turun dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa dia turun ke bumi. Maka pada ayat ini Allah kata walaqad ra'au nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
Sekali lagi mu tengok Jibril di Sidratul Muntaha. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Jibril itu yang Nabi kita tengok iaitulah malaikat Jibril alaihi salam. Dan bila disebut tentang sifat Jibril, allamahu syadidul quwa, Jibril itu mempunyai kekuatan yang hebat. Ulama pendidikan kata anna madhal muallim madhun lil muta'allim. Bila kata guru tu terpuji, anak murid dia juga puji. Allamahu syadidul quwa, Jibril yang begitu hebat yang mengajar kepada Nabi. Mana Nabi yang menerima wahyu melalui Jibril, Nabi itu hebat. Jadi, semalam saya kata para pelajar sekalian, kalau kita nak belajar, kita kena cari guru yang hebat. Barulah kita mendapat kehebatan, insya-Allah. Kalau guru hak lemah, dia pun tak faham juga. Akhir kali guru pun tak faham, anak murid pun tak faham, semua orang dengar tak faham, akhir kali tak faham belaka. Itu dia nak guru-guru yang pakar kita belajar. Hari ini ramai orang mengaku dia ni guru. Dia mengaku dia tak mengaji pun ada, tapi Allah Taala buka laduni, ini karu. Yang mengaji yang pelik-pelik pun ada. Orang suruh pergi hafal Quran, dia pergi hafal lagu. Orang suruh ikut sunnah Nabi, dia suruh ikut benda lain. Kita kata ini bukan guru yang boleh dibelajar. Yang kita nak belajarnya iaitulah orang yang boleh mendidik kita dengan cara baik. Baik itu selingan kepada faedah yang lepas. Baik, masuk kepada faedah kita yang hari ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, ayat yang pertama kita baca, afatumarunahu ala ma yara. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai yang telah dilihatnya itu? Jadi puak kafir mari nak bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi, Allah Taala kata Nabi kita tengok apa? Min ayati rabbihil kubra. Kata di ulama yang menyokong pandangan Aisyah yang mengatakan Nabi tak tengok Allah. Lau kana. Kalau Nabi tengok Allah Azza wa Jalla dengan mata lakana zikru zalika aula. Saya menyebut Allah Taala sebut dia tengok aku lebih baik daripada duk cerita tengok Jibril alaihissalam. Wallahu a'lam, itu satu analisa yang mengatakan Nabi kita tidak tengok Allah Azza wa Jalla sewaktu Mi'raj. Dalam riwayat Ibnu Abbas pun dia ra'ahu bi fuadihi, dia tengok dengan hati dia. Jadi afatumarunahu minal mumarah, yakni daripada perbalahan, berdebat. Berdebat. Pasal dia kata afatumanu ala ma yara, menunjukkan kepada berlakunya perdebatan. Jadi ulama tadabbur dia kaji. Kenapa dia guna perkataan ma yara, tidak kata ma ra'a? Sepatutnya kalau kita nak cerita afatumaru ala ma ra'a, mu nak bantah dia apa yang dia dah tengok, tak. Dia guna perkataan madhi, fi'il mudhari' ma'ala ma yara, apa yang dia tengok. Sepatutnya mar'a. Kata ulama tadabbur isyaratun ila istihdari hadha syai'. Bila fi'il mudhari' itu dia istimrar. Maknanya kita boleh ingat apa yang Nabi kita tengok. Nabi SAW ketika dia menceritakan apa yang dia tengok di Sidratul Muntaha, seolah-olah dia sekarang dia tengok. Li'anna al-insan iza haddasa, kalau cerita hak lama boleh jadi dia lupa. Sebab itulah dia cerita dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni yatajaddad, macam sekarang berlaku benda tu. Maknanya Nabi tidak lupa. Allahu akbar. Ini itu sening ilmu tadabbur kalimatul Quran begitu hebat. Beza di antara fa'il madhi dengan mudhari' pun boleh diperbahaskan, boleh diperluaskan perbincangan. Kita kata Quran mu'jiz. Quran itu adalah ijazul Quran yang begitu halus susunan. Baik para pelajar, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Walaqad ra'ahu nazlatan 'inda sidratil muntaha. Kenapa Allah Taala sebut Sidratul Muntaha? Kenapa dia pilih pokok sidrah?
Banyak lagi pokok. Kalau nak masyhur, pokok kurma, pokok tamar lebih masyhur bagi orang Madinah, bagi orang Mekah. Sebab makanan orang Arab ni tamar. Sidrah ni buah bidara bukannya jadi makanan main-main gitu ya. Kenapa? Dia kata, 5. Kenapa dipilih sidrah dalam isu yang besar ini? Allah Ta'ala pilih pokok sidrah, dia tak pilih pokok lain. Tulis jawapan. Qila, ini qila yang maknanya ada ulama kata. Kalau kata 100% tidak, sebab Nabi tak sebut. Ada ulama kata jawapan dia, li'anna sidrata takhtasu bi thalathati awsaf. Pokok sidrah ni ada 3 ciri keistimewaan dia. Yang pertama, zillun madidun. Bayang dia luas, bayang dia. Jadi yang kedua, ta'mun lazizun. Rasa dia lazat, sedap. Yang ketiga, raihatun zakiyatun. Dia punya bau wangi. 3 sebab. Anda ni pelajar, ulang balik. Allah pilih pokok sidrah kerana 3 sebab. Bayang dia luas, rasa dia lazat, bau dia harum. Baik. Fasyabahatil iman, maka iman kita ni ada perkataan, ada amalan, ada niat dalam hati, qasdan. Maka zilluha, bayangan pokok itu seperti amalan kita. Amalan kita ni banyak amalan yang kita buat. Makin banyak amalan, makin rimbun kita punya pokok, makin luas dia punya bayang. Allahu Akbar. Rasa dia seperti niat, seperti qasad. Seperti apa yang dalam hati itu benda tak nampak. Ta'muha, tapi bila kita rasa baru sedap. Kalau tak rasa tak tahu. Orang kata, oh sedap ni, buah ni. Sedap ke? Awak dah rasa? Awak rasa, saya tak rasa. Kita kena rasa dia baru rasa sedap. Jadi iman itu tidak akan rasa kemanisan dia kecuali setelah kita merasai. Halawatul iman. Yang ketiga, bau dia wangi. Al-raihatuha bimanzilatil qaum. Bau dia tu macam perkataan. Perkataan bila keluar, orang tahu molek ke tak molek. Keluar perkataan yang baik, orang suka. Keluar perkataan buruk, orang benci. Duk mengumpat orang, duk mengata orang. Oi, menarik juga dia punya bahas, kan? Jadi wallahu alam, qila, ini di antara apa yang dianalisakan oleh ulama, kenapa Allah Ta'ala pilih pokok sidrah. Kenapa tak pilih pokok kelapa? Kenapa tak pilih pokok durian? Kenapa tak pilih pokok nyo? Dia pilih pokok sidrah. Allahu Akbar. Selesai setakat tu dulu. Kalau kita nak cari lagi, banyak lagi dapat ni. Tapi cukuplah setakat tu kan. Kalau cari lagi tak balik kita. Baik. Kita pergi kepada yang ketiga. Tanda betul-betul ni. Yang ketiga, indaha jannatul ma'wa. Dekat dengan sidrah tu, jannatul ma'wa, syurga tempat kediaman. Ai al-jannatul jami'atu li kulli na'im. Syurga yang mengumpul segala nikmat. Yang di sanalah berakhirnya segala cita-cita, angan-angan, hajat kita sampai di situ. Kita ni hajat macam-macam nak. Kehendak kita nak macam-macam. Semangat kita nak macam-macam. Maknanya bila sampai ke syurga, sampailah kehendak kita. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami ni orang yang layak ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini menjadi dalil bahawa syurga itu fi a'lal amakin. Syurga di atas, bukan di bawah. Syurga di atas. Fa fawqas sama'is sabi'ah, di atas langit yang ketujuh, atas lagi. Dan dalam ayat ini juga menjadi dalil bahawa syurga sudah ada, makhluqatun wa mawjudatul an. Syurga ada dah, lah ni sudah ada, Nabi tengok dah. Wa man za'ama, siapa dia sangka syurga belum ada, orang itu salah. Salah, silap dia punya fahaman.
Baiklah. Maknanya Allah kata jannatu al-ma'wa al-masir. Ma'wa man jama'u bainal iman. Ma'wa tu tempat orang yang kumpulkan iman dan amal soleh. Barulah orang itu layak untuk sampai ke syurga. Kita kata alhamdulillah. Yang keempat, itulah yang keempat. Ma zaghal basaru wa ma tagha, ayat 17. Mata Nabi tak melilau, tak tengok kiri kanan atas bawah. Kata di para ulama, hadza huwal adab, hadza kamalul adabi. Itu sempurnanya adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia duduk di tempat Allah suruh duduk, dia tak melilau sana melilau sini, tengok sana tengok sini, tidak. Allahu akbar. Jadi kata orang, bila kita pergi mana-mana tempat jadi tetamu, kita kena ikut SOP. Imma alla yaqumal abdu, kita tak boleh buat kecuali apa yang diperintahkan. Awak duduk sini dengar taklimat, nanti lepas ni kita ada makan, jangan duduk. Duduk ala majlis kuat makan buah koci kau, kita katalah. Ataupun orang ni langgar SOP. Tengok sana, tengok sini, pegang. Oh, comel weh. Weh, yang beli mana ni? Ada orang jenis perangai terbolah gini. Dia panggil terbolah. Kita hari ni hak paling terbolah mari rumah orang, duduk ita tengok ada wifi ke tidak. Tak ada duduk lagi. Nombor password. Apa berita dah. Mazaghal basaru wa matagha, asrarun ajibah. Kata ulama, inilah rahsia yang besar. Dia mendalamnya adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kita nak didik kita supaya kita beradab bila ada dalam majlis. Ni duduk dalam majlis ilmu pun duduk buat. Duduk dalam majlis apa pun bercakap, kita kata itu satu kesilapan yang sangat besar. Sebab apa yang silap yang sangat besar? Kerana dia telah melakukan kesalahan dari sudut SOP, dari sudut protokol. Baik, cukuplah. Yang terakhir, yang kelima, tanda pelajar. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah kata apa? Nabi SAW telah melihat. Lihat apa? Dia telah melihat tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Tanda-tanda keagungan, isyarah. Ayat ini menjadi isyarat bahawa tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala itu berperingkat. Ada yang besar, ada yang lebih besar. Lebih besar lagi. Sebab tu li'annal kubra ismu tafdil. Jadi kita tak kata ada tanda kecil, tanda besar tak. Tanda tu besar belaka, tapi ada yang lebih besar. Dia kata, ni tanda kecil kuasa Allah. Walaupun semut kecil, nyamuk, dia kata, ni tanda lah. Nyamuk ni kalau awak ambil dia panggil teleskop, apa benda yang mikroskop ni. Kita suluh. Ada orang tua dibaca tak? Oi, mu tengok benda pelik lah nyamuk. Dia punya mata, takut kita tengok. Kalau tu buat nyamuk tu besar gajah, tak tidur kita. Tak, besar kecil itu pun tak boleh tidur juga. Itu dia. Tapi kalau tidur mati macam ni, bapak nyamuk pun tidur ni buat ni. Jadi kita nak apa? Allah Ta'ala tu ayat dia ada yang besar dan ada yang lebih besar. Dia kata la yuqal, jangan kata inna min ayatillah ma huwa saghir. Lah. Ada ayat tu lah. Semua ayat keagungan Allah Ta'ala besar dan ada yang lebih besar, ada yang lebih agung. Fal mi'rajul ladzi hasala, maka tak usah kata apalah. Nabi kita Isra ya. Mekah Baitul Maqdis. Besar. Orang lain jalan sebulan, Nabi kita pergi satu malam. Daripada begitu naik ke langit. Mana ada jet masa tu? Di langit Nabi tengok ayat, banyak lagi perkara-perkara. Kita pun duduk fikir tengok sebab apa? Bila Nabi naik atas, dia tengok bawah, bumi besar ke kecil? Bumi besar? Kecil. Kalau bumi besar ni, Abu Jahal yang duk hentam dia besar mana? Besar mana? Lagi kecil. Sebab tu Nabi turun daripada Mi'raj esok, Nabi duduk dekat Kaabah. Mendiang Abu Jahal datang sengih dekat. Mak. Dia kalau kita kat awam, mak, ada cerita apa tu? Macam ada cerita ya. Nabi kata, ya, ada cerita. Cerita apa? Semalam aku pergi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis?
Hari ni sini, ya. Muhammad, mu jangan lari duduk sini. Aku nak pergi panggil orang nak suruh dengar. Mu jangan lari. Kalau orang menipu lagi lah tak. Dia panggil. Oi, mari Muhammad cerita pelik. Abu Jahal. Nabi tak takut sebab laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dia sudah tengok tanda keagungan Allah. Abu Jahal, kecil semalam aku tengok bumi besar ni. Abu Jahal besar ujung jarum pun tidak. Kita hari ni walaupun kita tidak mi'raj dengan body kita, dengan fizikal kita, tapi kita boleh belajar dengan keagungan Allah. Orang yang berdepan, mengetahui, merasai kemanisan iman, menjiwai keagungan Allah, dia tak peduli lagi apa orang kata, apa orang buat pada dia. Yang penting Allah Ta'ala redha, boleh ikut sunnah Nabi SAW, itulah kebahagiaan dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dapat melihat, dapat mentadabur, dapat meneliti tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla, sekaligus memantapkan akidah kita, menguatkan pegangan kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-19 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.